Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nur Aim binti Muhammad Zain, TKJ 1137, ingin memberi pembentangan tentang penyakit rheumatic fever. Mari kita dengarkan. Sebelum mengetahui info selanjutnya, jangan lupa tekan like dan tombol subscribe ya. Mula-mula, kita akan pergi kepada pengenalan tentang penyakit fever. Demam rheumatik boleh berlaku berikutan jangkitan tekak oleh bakteria Streptococcus pyogenes sekiranya jangkitan tidak dirawat. Demam rheumatik berlaku sehingga 3% orang. Mekanisme yang mendasari dipercayai melibatkan penghasilan antibodi terhadap tisu seseorang. Oleh kerana genetiknya, sebilangan orang cenderung mendapat penyakit ini apabila terdedah kepada bakteria daripada yang lain. Faktor risiko lain termasuk kekurangan zat makanan dan kemiskinan. Diagnosis RF sering didasarkan pada kehadiran tanda-tanda dan gejala bersama dengan bukti jangkitan Streptococcus baru-baru ini. Oleh itu, doktor dan jururawat mengambil peranan penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Okey, next. Kita akan pergi kepada definisi, etiologi, patosiologi, manifestasi klinikal, rawatan, komplikasi, pendidikan kesihatan dan nursing diagnosis intervensi. Mula-mula, kita akan pergi kepada definisi. Demam rheumatik adalah penyakit radan yang boleh melibatkan jantung, sendi, kulit dan otak. Penyakit ini biasa berkembang 2 hingga 4 minggu selepas jangkitan tekak Streptococcus. Seterusnya kita pergi kepada etiologi. Yang pertama, idiopatik, di mana doktor tidak dapat mengetahui punca tentang penyakit tersebut. Yang kedua, jangkitan grup A Streptococcus, di mana terdapat jangkitan pada tekak. Yang ketiga, hidup di persekitaran padat yang tidak bersih. Yang keempat, sebab genetik dari ibu bapa. Dan yang kelima, budak berumur 5 tahun hingga 15 tahun. Seterusnya kita pergi kepada patosiologi. Ini di mana berlakunya proses penyakit fever. Yang pertama, kehadiran antigen Streptococcus pergi kepada respon autoimun dan pergi kepada kesan terhadap jantung, membran, synovial dan tisu lain. Kesan dari inflamasi tersebut di lapisan otot jantung, nodus Escov pada subendocardian, vertikal kiri, vegetation, perikarditis, akut inflamasi pada membran synovial. Ini adalah contoh gambar rajah di mana terdapat perbezaan antara injak normal dengan tidak normal. Seterusnya kita pergi kepada manifestasi klinikal. Kesan pertama adalah demam. Kesan kedua adalah perut peluh. Kesan ketiga menyebabkan hidung berdarah. Kesan keempat menyebabkan muntah. Yang kelima, kesakitan di perut. Dan yang keenam, bengkak nodus limfa di bahagian leher. Dan seterusnya kita pergi kepada rawatan. Yang pertama adalah rehatkan pesakit, beri ubatan seperti azithromycin, cephalosporin, clarithromycin, clindamycin. Ini adalah untuk membunuh bakteria. Ketiga adalah ubatan aspirin, ibuprofen atau naproxen, sakit sendi. Yang keempat, antibiotik untuk injak jantung. Terusnya, komplikasi kepada penyakit rheumatic fever. Yang pertama adalah kegagalan jantung. Yang kedua, kongestif, kurang atau menahankan pergerakan dan mobiliti. Ketiga, kebekatan sendi. Dan keempat, penyakit jantung valvular.
Ini adalah contoh gambar rajah sakit sendi. Seterusnya kita pergi kepada pendidikan kesihatan. Yang pertama, beritahu kepada pesakit supaya basuh kerak tangan dengan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, jangan berkongsi peralatan makan dan minum. Dan yang ketiga, sentiasa memakai topeng. Seterusnya kita pergi kepada nursing diagnosis dan intervensi. Ini adalah penjagaan jururawat kepada pesakit rheumatic fever. Penjagaan yang pertama adalah pesakit yang mempunyai hipertermia di mana suhu terlampau tinggi sehingga mencecah 37 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Perancangan jururawat adalah sentiasa kaji suhu, degupan jantung dan tekanan darah dengan kerat supaya kembali menjadi normal. Yang kedua adalah intoleransi aktiviti, di mana jururawat perlu menilai tahap pergerakan dan aktiviti fizikal kanak-kanak. Dan yang ketiga adalah risiko jangkitan. Jururawat perlu lakukan terapi antibiotik semasa fasa akut penyakit seperti yang ditetapkan oleh atas arahan doktor. Sekali kesimpulannya, penyakit rheumatic fever ini amatlah berbahaya kepada golongan umur 5 hingga 15 tahun apabila kita lihat pelbagai simptom yang dialami oleh mereka. Seterusnya, di mana terdapat pelbagai kesan sebab komplikasi dan cara rawatan bagi merawat pesakit yang mengalami penyakit rheumatic fever. Akhir sekali, ini menjadi tanggungjawab jururawat untuk merawat pesakit rheumatic fever dan pesakit juga perlu mendapatkan pendidikan kesihatan dari jururawat supaya dapat mengelakkan infeksi kepada orang lain. Terima kasih kerana dengar sampai habis.